Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Okey, insya-Allah pada hari ini kita nak belajar satu lagi pelajaran baru. Okey, sebelum ni kita belajar tentang tajuk zakat. Okey, so kalau zakat, dalam zakat ada zakat fitrah. Okey, zakat fitrah kita buat kita bayar pada ni bulan Ramadan. Okey, bulan Ramadan bila? Lagi 2 minggu insya-Allah kita akan sambut bulan Ramadan. Okey. So, selepas bulan Ramadan kita akan sambut apa dia? Syawal. Dalam Syawal ada hari raya. Okey, so hari ni kita nak belajar insya-Allah tentang solat sunat hari raya. Solat sunat hari raya Aidilfitri dan juga solat sunat hari raya Aidil Adha. Tak jauh mana beza pun dua solat sunat ni. Okey. So, kita akan terus mula. Okey. Okey, tengok pada tajuk hari ini Aidul Fitri dan Aidul Adha. Kalau kita tengok dalam buku teks, boleh tengok muka surat 149 sehinggalah muka surat 154. Okey, so kita tengok apakah maksud Aidul Fitri dan Aidul Adha itu sendiri. Okey, Aidul Fitri ini ialah satu hari raya untuk umat Islam yang kita sambut pada 1 Syawal. Manakala kalau Aidil Adha ialah satu sambutan hari raya yang kita sambut pada 10 Zulhijjah pada bulan Haji. Okey, so kita tengok apakah amalan sunat semasa kita menyambut hari raya. Ini valid pada hari raya yang pertama je. Walaupun Syawal tu 30 hari atau 29 hari, tapi kita hanya sambut sebenarnya 1 hari je. Orang Melayu yang suka panjang-panjangkan perayaan. Okey, so kita tengok apakah amalan sunat. Yang pertama sekali ialah sunat untuk menghidupkan malam raya dengan takbir dan doa. Okey. Dalam takbir raya biasa kita tahu dah. Okey. Dalam takbir ada doa. Dalam takbir tu mesti ada doa. So banyakkan takbir pada malam hari raya. Bila masuk waktu maghrib dah masuklah malam raya. Okey. Yang kedua ialah memakai pakaian yang terbaik. Yang terbaik tahu, bukan yang semestinya baru. Tak kisah. Lama pun tak apa. Asalkan itulah pakaian terbaik yang kita ada. Pakai pakaian yang terbaik, yang bersih dan cantik. Seterusnya yang ketiga ialah kita disunatkan untuk mandi sunat hari raya pada pagi raya sebelum kita pergi menunaikan solat sunat hari raya. Okey. Mandi ada berapa jenis? Mandi ada 3 jenis. Mandi harus, mandi wajib dan juga mandi sunat. So mandi sunat hari raya ni termasuk dalam mandi sunat. Okey, seterusnya ialah disunatkan untuk memakai wangi-wangian bagi lelaki ketika kita menunaikan ketika keluar menunaikan solat hari raya. Okey, so sebelum kita pergi masjid, disunatkan untuk memakai wangi-wangian lah bagi lelaki. Untuk perempuan tak payah. Ini hanyalah untuk lelaki. Okey, seterusnya ialah kita disunatkan untuk datang awal ke masjid. Okey, sebelum solat sunat hari raya. Seterusnya ialah kita boleh pergi dan kita balik ke rumah. Kita pergi masjid dan kita balik rumah nanti, kita melalui 2 jalan yang berbeza. 2 jalan yang berlainan. Minta maaf ya, Ustazah hari ni sesema. Gatal hidung. Okey, seterusnya ialah waktu makan. Disunatkan kalau solat Aidilfitri, kita makan sedikit sebelum menunaikan solat hari raya, solat sunat hari raya. Manakala kalau Aidul Adha, makan selepas solat hari raya, solat sunat hari raya. Kenapa Aidul Adha selepas? Okey, sebab disunatkan kalau kita makan yang pertama tu ialah makanan daripada daging yang kita dah korbankan pada hari raya korban. Okey? Itulah dia punya sunat dia. Okey, seterusnya kaifiyah. Kaifiyah ni ialah cara pelaksanaan solat sunat hari raya. Kalau dalam buku teks simple sikit, Ustazah cuba panjangkan lah supaya kamu nampak. Okey, pertama sekali niat. Okey, kita tengok niat rakaat yang pertama ialah niat. Kita tengok niat. Kalau lafaz niat solat Aidul Adha, dia punya ni beza dekat Aidil Adha. Kita sebut Aidil Adha ke Aidilfitri, yang lain semua sama. Okey, kalau contoh solat sunat Aidil Adha, dia punya niat usalli sunnata Aidil Adha ra'ataini
rak'ataini imaman atau makmuman. Biasa makmuman lah. Kita jadi makmum kan. Lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku menunaikan solat sunat Aidil Adha 2 rakaat menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Okey, kalau kita solat sunat Aidil Fitri, kita tukar Aidil Adha. Adha ni tukar kepada Fitri. Okey, so niat dia akan jadi macam ni. Usalli sunnata Aidil Fitri rak'ataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku menunaikan solat sunat Aidil Fitri 2 rakaat, kita menjadi imam ke jadi makmum kerana Allah Ta'ala. Pilih salah satu, imam ke makmum. Janganlah baca dua-dua. Okey, sudah habis tadi baca niat. Okey, lepas niat kita angkat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Lepas tu kita baca doa iftitah. Doa iftitah ni sunat je. Ada imam yang terus angkat takbir 7 kali. Allahu Akbar. Okey, kemudian kita baca tasbih. Lepas tu angkat lagi takbir. Allahu Akbar. Lepas tu baca tasbih. Angkat takbir tu sebanyak 7 kali. Okey. Angkat takbir sebanyak 7 kali. Okey, seterusnya selepas dah baca takbir, kemudian baca tasbih, kemudian barulah baca Fatihah. Okey, baca Fatihah. Lepas tu disunatkan untuk membaca surah Al-A'la ataupun surah yang lain. Al-A'la ni digalakkanlah, disunatkan. Okey, seterusnya dah habis baca surah Al-A'la, rukuk, iktidal, sujud macam biasa. Duduk antara 2 sujud, kemudian sujud balik, kemudian bangun untuk rakaat yang kedua. Okey. So sebenarnya kalau rakaat yang kedua, tadi rakaat pertama kita baca 7 kali takbir. So kalau rakaat yang kedua, baca takbir sebanyak 5 kali. Angkat takbir Allahu Akbar, rasul tasbih. Masuk angkat lagi takbir Allahu Akbar, rasul tasbih sebanyak 5 kali. Okey, dah habis tu baru kita baca Fatihah. Kemudian disunatkan untuk membaca surah Al-Ghashiyah ataupun surah-surah yang lain. Kemudian macam biasa rukuk, intidal, sujud, duduk antara 2 sujud, kemudian tahiyat akhir dan kemudian bagi salam. Okey. So kalau kata kamu terlewat sikit sampai, apa hukumnya kalau kena buat juga ke 7 takbir ni rakaat pertama? Sebenarnya dia kalau kata tak lengkap, tak cukup, solat tu masih lagi sah. Okey, sebab yang baca ni ialah sunat. Okey. Tapi biasanya orang baca lah sebab dia membezakan antara solat biasa dan solat sunat hari raya. Okey. So apakah kaifiah solat, apa kaifiah khutbah? Okey, sebabnya selepas solat disunatkan untuk baca khutbah lah. Dapat kalau buat dapat pahala. Duduklah situ dengar. Okey, kalau kata solat Jumaat, khutbah tu jadi wajib. Okey. Sebab itu termasuk dalam rukun solat Jumaat. Tapi kalau solat sunat hari raya, baca khutbah tu sunat. Tapi biasanya kita buatlah khutbah tu. Okey. So kaifiah dia, pertama disunatkan berkhutbah dengan 2 khutbah selepas selesai solat. Kemudian khutbah raya dilakukan selepas solat hari raya. Kalau solat Jumaat, khutbah sebelum solat Jumaat. Kalau solat hari raya, khutbah ni selepas. Okey, seterusnya khutbah ni sunat dimulakan dengan 9 kali takbir pada khutbah yang pertama dan 7 kali takbir pada khutbah yang kedua. Kemudian menunaikan rukun-rukun khutbah yang lain. Okey. So apakah rukun khutbah? Pertama, memuji Allah sekurang-kurangnya dengan kita sebut Alhamdulillah. Kemudian berselawat ke atas Nabi. Kemudian kita berpesan kepada semua orang supaya bertakwa kepada Allah sekurang-kurangnya dengan kita sebut Ittaqullah. Kemudian kita baca sekurang-kurangnya 1 ayat daripada Al-Quran pada salah satu daripada 2 khutbah. Dan dalam khutbah yang kedua kita berdoa untuk orang-orang yang beriman. Okey, so apakah syarat sah khutbah? Syarat sah khutbah sahnya apabila khutbah itu disampaikan selepas solat hari raya dan kedua-dua rukun khutbah ni disampaikan dalam bahasa Arab yang tadi. Yang ini semua ni kita sampaikan dalam bahasa Arab, bukan cakap dalam bahasa Melayu, cakap dalam bahasa Arab. Kemudian berturut-turut antara 2 khutbah. Khutbah pertama dah habis, baca doa sekejap, lepas tu barulah masuk khutbah yang kedua. Kena buat straight, jangan stop. Jangan tu khotib tu pergi turun je, pergi minum baru baca khutbah yang kedua, tak boleh. Dia kena berturut-turut.
Seterusnya ialah khotib seorang lelaki. Khotib tak boleh perempuan, mesti seorang lelaki. Kemudian khotib mesti suci daripada hadas kecil dan hadas besar serta menutup aurat. Maksudnya dia kena dalam keadaan yang berwuduk dan menutup aurat. Kan kalau khotib ni mampu, dia disunatkan untuk dia berdiri. Okey? Bukan disunatkan lah, memang digalakkan untuk berdiri. Berdiri dahulu. Kalau kata tak mampu baru duduk. Okey? So ini ialah contoh khutbah. Okey, contoh khutbah ini panjang ni, dalam buku teks ada. Ni Hazam ambil daripada buku teks je. Nah, ni dia takbir dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia ulang. Lepas tu baru dia baca ni yang warna merah ni. Allahu akbar kabira walhamdulillah. Ini ialah kita bersyukur, bertasbih kepada Allah. Walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dia berselawat, nampak warna merah ni. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah. Dia pesan kepada semua untuk bertakwa kepada Allah. Dalam bahasa Arab ni, ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ni contohlah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini ialah hari kemenangan buat umat Islam kerana berjaya menjalani ibadah puasa pada bulan Ramadan. Firman Allah kan tadi, kena ada sekurang-kurangnya satu ayat Quran dalam khutbah yang pertama atau kedua. Yang ini diletak dalam khutbah yang pertama. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 133, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Maksudnya, dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Okay, kemudian biasanya orang akan sunat baca doa. Sebabnya doa di antara dua khutbah ialah doa yang mustajab. Doalah apa-apa yang kamu nak. Okey, kemudian sekejap je ni, tak jauh pun beza dia. Okey, so masuk khutbah yang kedua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ikut macam tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, kemudian dia teruskan dengan berdoa kepada untuk memohon keampunan untuk semua muslimin dan muslimat. Ni doa dia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita mendoakan keampunan Allah untuk seluruh umat Islam. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Ini doa dalam doa untuk memohon keampunan. Ini memang termasuk dalam rukun khutbah. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ibadallah fadhkurullahal azim yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Lepas tu dia tutup dengan takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Okey, itulah khutbah. So malam ni kita dengar khutbah sikit je saya sebut. Okey, ke malam ni, siang ni. Okey, seterusnya hikmah pensyariatan hari raya. Ini hikmah kenapa disyariatkan hari raya. Ini hikmahnya. Pertama, kita dapat membesarkan Allah atas kurniaan nikmat iman dan Islam. Dua nikmat yang paling terbesar di dunia ini ialah nikmat iman dan nikmat Islam. Okey, seterusnya ialah sebagai tanda kita bersyukur sebagai seorang hamba kepada Allah. Dan seterusnya kita dapat melahirkan rasa gembira untuk kita merayakan hari kebesaran Islam. Siapa yang tak gembira kan sambut hari raya? Walaupun tahun lepas kita sambut dalam PKP, masih kita happy lagi sebab kita masih berpeluang nak sambut hari raya. Kita punya
kita punya umur masih panjang. Okey, seterusnya ialah kita dapat mengeratkan silaturahim antara anggota keluarga. Sebab hari raya biasanya hari untuk semua orang berkumpul, dan kita doalah semoga raya ni kita dapat raya lah. Okey. Kalau kata kamu tengok video ni selepas dah berlakunya hari raya PKP tu, kita tengoklah macam mana. Okey. Seterusnya kita dapat mengeratkan ukhuwah sesama umat Islam. Yang ini jahat dia pergi auto correction ustazah punya ni. Sesama, bukan sesim. Ni bahasa Inggeris ni. Okey, seterusnya beroleh nasihat dan pengajaran melalui khutbah raya yang disampaikan. Sebab dalam khutbah raya ada nasihat untuk kita semua. Okey, so saya rasa sampai sini saja kelas kita. Okey, so kita jumpa lagi pada masa yang seterusnya. Jangan lupa buat nota. Oh, nota tadi tak payahlah masukkan khutbah raya yang panjang tu. Just buat yang sampai ni je. Okey, Azhar tunjuk balik mana yang kena buat nota. Okey, buat nota ni maksud buat amalan sunat ni kena buatlah nota, kaifiah kena isi, lafaz niat ni pun kena tulis, kaifiah khutbah raya ni pun kena tulis, rukun khutbah kena, syarat sah khutbah kena. Contoh khutbah tak payah. Okey, contoh yang ni pun tak payah. Okey, yang ini pun kena. Yang ini kena, hikmah pensyariatan hari raya kena letak dalam nota. Okey. So insya-Allah kita akan jumpa lagi pada buka sekolah nanti, sebab kalau next class lepas ni ustazah nak buat quiz untuk tajuk zakat dan tajuk hari raya. Okey, so study. Azhar nak buat quiz. Sebagai Azhar tengok kamu faham ke tidak apa Azhar ajar. Okey. Open book test, boleh buka buku quiz tu. Okey. So after that kita jumpa buka sekolah nantilah, sebab minggu depan dah cuti sekolah. Selamat bercuti, manfaatkan cuti yang ada. Jangan nakal-nakal duduk rumah. Sekarang ni pun masih duduk rumah lagi kan. So nanti insya-Allah buka sekolah nanti kita jumpa. Okey, sekian sahaja daripada ustazah. Semoga semua orang dapat manfaat lah daripada apa yang ustazah ajar hari ni. Jangan lupa hantar nota. Buat kali yang ketiga ustazah sebut. Okey. Okey, so setakat ini sahaja kelas kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.